Okay, kita sambung lecture kita. Okay, kita sambung lecture kita. Masih lagi dekat Program Logic Control PLC. Okay, Programming Logic Control. So dalam program kita ada 3 logik. Aduh. Okay, pertama sequence. Okay, ini turutan, berturutan dari atas ke bawah. By default, semua program kita akan berturutan dari atas ke bawah. Okay, katakan kita ada statement 1, semicolon, statement 2, statement 3, statement 4, statement 5 ya. Katakan ada 5 statement. So dia akan execute dari atas ke bawah, one by one. Okay, itu normal, itu logiknya. Yang kedua, kita sebut sebagai selection. Select ni maknanya kita boleh pilih statement mana yang kita nak pilih untuk execute. Katakan saya pilih 2 ni. Okay, di mana saya tambah if di sini. Bracket and bracket. Maknanya 2 statement ni kita statement 3 dan 4 ni kita boleh kawal. Sama ada execute tidak bergantung pada condition dia. Kalau di sini kosong ataupun false, maka execution berlaku dari atas ke bawah juga. Tapi sampai line ini dia tak execute, mana akan terus ke bawah. Okay, itu adalah sebut sebagai select, kita boleh pilih. Sebaliknya, kalau sini 1, okay, true, macam biasa dia buat execution sampai line ni pun dia akan buat juga. Dan dia terus. Okay. Dan logik yang ketiga adalah repetition. Okay, repetition. Repetition maknanya ulang. Kita boleh ulang mana-mana statement yang kita perlu ulang. Contohlah, kalau sini saya keyword yang kita dah guna adalah while, W-H-I-L-E. Okay, dan dalam tu ada kurungan untuk condition dia. Okay. Okay, bila kita execute statement dari atas ke bawah macam biasa. Okay, execute line by line sampai dekat statement 3 dan 4 sebab ada perkataan while di situ. Okay, saya gantikan ni dengan while. Kalau condition dalam kurungan ni adalah true, dia akan statement ni 3 dan 4 ni diulang, berulang-ulang kali selagi statement ni selagi condition tu 1 ataupun true. Sebaliknya dah bertukar jadi false, kosong, maka dia berhenti daripada loop dan dia akan sambung dekat S4 dan S5. Okay, itu turutan dia. Jadi sequence dari atas ke bawah by default. Tapi kita boleh pilih dengan keyword if untuk buat pilihan sama ada execute tidak. Dan untuk ulang guna keyword while. Okay. Untuk repeat while. Untuk pilih select gunakan if. Itu keyword yang kita dah guna. So hari ini insyaAllah saya akan sambung lagi beberapa keyword yang kita boleh gunakan selain daripada if dan juga while. Okay, selain daripada if dan while ni, untuk selection kita akan tambah hari ni keyword switch. Okay, switch. So if dan switch ni adalah untuk selection. Okay, untuk repetition, selain daripada while ada lagi do combine while, dan yang ketiga ada for. So untuk pilihan ada 2, untuk ulangan ada 3. Okay. Dan okay, tiga-tiga logik ini, sequence, selection dan repetition, kita boleh represent dalam bentuk gambar.
dalam bentuk chart. Okay. Logik-logik ini kita boleh gambarkan dalam bentuk chart. Kita akan tengok flowchart. Konsep flowchart ni kalau siapa yang biasa buat, kalau nak buat rumah, bangunan sebagainya, kita kena mula-mula sekali kena buat plan. Okay, kita kena buat plan dia, baru kita baru kita buat implementation, buat rumah. Kalau siapa buat wiring, sama juga. Okay, sebelum dia buat wiring ni, dia kena buat dia punya drawing. Kat mana kedudukan dia punya plug, everything. So dalam programming ni, okay, sebelum kita buat coding, implementation, buat coding, kita type coding kita, program kita, mula-mula sekali kena buat, ada beberapa kena buat, antaranya flowchart. Okay, kita represent logik ni. Ini apa yang kita boleh gambarkan. Nanti kita tengok simbol yang kita boleh guna simbol diamond ni. Okay, dan true dan false. True dan false. Nanti kita tengok. Okay. Manakala repetition nanti kita tengok. Kalau true, dia ulang. Dia ulang ke atas. Jumpa balik. Pusing-pusing. Sampailah false, dia sambung ke bawah. Okay, kita tengok nanti keadaan ni. Selain daripada flowchart, kita boleh gambarkan dalam bentuk bahasa, structured English atau structured Malay, ataupun bahasa Jawa pun boleh. Okay, kita boleh dalam bentuk bahasa. Jadi dalam biasanya logik sama, boleh kita bayangkan bila kita buat yang ini, selepas kita buat ni kita akan buat yang ini. Biasa kita buat dalam bentuk bahasa yang kita mudah faham, structurekan dia. Kemudian kita buat flowchart, nak buat gambar, banyak kotak-kotak sebagainya. Last kali baru kita buat program. Okay, baru kita buat typing lah, coding kita tu. Okay. Dan nanti dalam mini project kamu pun sama, kamu kena buat structure English, ikuti flowchart dan juga program. Okay, dalam mini project nanti, so kena buat structure English, flowchart dan juga program. Untuk flowchart ni saya akan go through di sini dalam, sebab sini ada involve dengan logic, selection and repetition. Saya akan go through yang flowchart. Dan satu lagi yang kita boleh guna chart ni adalah NS chart. Ini berada Jerman ni yang jumpa, yang gunakan ni. So dia buat chart. Okay. Tapi saya tak ajar yang ni. Siapa nak tahu lebih lanjut tentang NS chart ni, kamu tanyalah ulama Google tu. Kamu search, tengok apa dia kata. Okay. So flowchart ni represent dalam bentuk picture, mental picture. Okay. Nanti kita tengok. Semua ini kita boleh represent dalam bentuk gambar, logik dia. Okay, saya akan go through yang sebelum ni. Kita ada if, kita akan go through sebab nota ni pun ada if, else semua. Okay. Okay. Ini adalah if. Okay. So, ulang kaji saja. Mula keyword dia adalah if, diikuti oleh condition sama ada 1 or 0. Okay. Body and statement. Okay. Kalau conditionnya 1 ataupun true, kita akan execute. Kalau kosong ataupun false, kita akan execute. Okay. Dari segi flowchart, yang ini adalah if. Okay. Atau sebagai tester. Kita tengok condition di sini. Contohlah, kalau X lebih kecil sama dengan, if you remember, kita dah buat program password PSSSWORD setara dengan 123 katakan. So dalam ni lah. Kalau user enter yang sama, maka dia akan true. Okay, so dia akan ke sini dan execute statement. Okay, mana dia statement tu? Ni. Okay, dia akan execute statement ni. So conditionnya di sini, statementnya di sini. Okay, selepas execute, dia patah balik semula ke kita punya flow tu ya. Mungkin di sini ada flow untuk system post dan juga return ya. Kita boleh tengok macam tu. Okay. Sini mungkin ada initialization dan sebagainya. So dari atas sampai jumpa if, dia pergi ke
Kalau true dia akan pergi execute statement dan patah balik semula ke flow kita yang asal. Sebaliknya jika false, dia terus pergi ke flow yang berikutnya. Okay, I think this is clear. Okay, secara umumnya ini kita guna untuk buat test condition. Contohnya case if. Manakala statement, contohnya apa-apa statement biasa secara umumnya kita buat yang ini, kotak. Okay, nanti kita detailkan ni kemudian. Tapi inilah flowchart untuk if. Okay, keseluruhannya inilah flowchart untuk if. Okay. Contoh ini kita pun dah tengok go terus ya. Okay. Guess input, ini dia punya body ya. Ini dia punya if. So dalam ni condition dia true or false. If user enter number 1, so this is become 1. So result dia adalah true ataupun 1 . So dia akan execute line ni. Okay. Daripada atas sampai line disambung, sambung. Sebaliknya, kalau user enter selain daripada 1, contohnya 2, maka sini jadi 2. Apa yang berlaku? So this is become false . So dia tak execute line ni. Jadi apa yang berlaku? Dari atas ke bawah sampai sini, dia jump terus ke bawah. Okay. Satu variation dalam if ni adalah antaranya adalah nested if. Okay, nested if. Apa dia nested if? Nested if maknanya di dalam if, dalam body of if ni ada if line. Tengok. Dalam body of if karena ini kalau ini if, dalamnya ada condition 1. Okay, di dalam tu, di dalam body di antara dua ni ada lagi if. Ini condition 2. Kemudian mungkin baru statement. Ataupun di sini ada statement lain, statement 1, statement 2 di dalam ni. Okay. Macam tu. Itu nested if 2 level. Kalau 3 level, di dalam if ni lagi ada lagi if. Boleh jadinya tu. Okay, di dalam ni lagi nanti ada if. So kita tak kisah berapa, unlimited. Okay, berapa banyak nak pakai if dalam if. Tapi umumnya disebut sebagai nested if. Mungkin level kamu 2 atau 3 sahaja. Lebih pada tu mungkin kamu tak guna. Kecuali kalau kamu buat PhD, nak convertkan formula yang kompleks kepada programming, mungkin kita akan jumpa gunakan nested if ni. Okay. Tapi level kamu mungkin 2 saja atau 3. Okay. Tengok dia punya flowchart. Okay. Ini adalah condition pertama. So condition pertama. Okay, yang ini. Ini ya. If true, maka dia akan pergi ke if yang kedua. Ini condition kedua, so condition kedua. If true juga dekat sini, maka dia akan pergi ke statement. Ini statement dia. Okay. Dia akan execute statement, kemudian patah balik semula ke flow yang asal dia tu. Okay. Selepas dia execute, dia keluar daripada if ini, balik semula ke, mungkin kita ada sistem post dan juga return. Sambung. Return 0. Okay, itu kalau berlaku true semua. Kalau false, mula-mula false saja di sini, maka dia terus keluar. Dia tak tengok pun if di sini sebab dah false. Ini dah false, dia tak akan tengok yang ini dulu. Okay. Kalau false dekat situ. Walaupun condition kedua betul. Okay. Tetapi kalau condition pertama dah betul, tapi condition kedua salah ataupun false ni, pun dia tak execute statement ni. Mana perginya? Flow ni sepatutnya ada false ini. Okay, sambung. Nanti kamu betulkan ya. Ada false di sini. Okay. Kalau false ini, dia terus balik semula kepada flow yang asal. Okay. Itu flow chart. Contoh. Okay, kita ada nested if di sini, di mana
Ini untuk if yang pertama dan if yang kedua. Okay. Scanf saya minta serentak 61, 62. Kata user enter 1 dan 1. So ni replace dengan 1. Ini replace dengan 1. So kita tengok 1 is equal to 1 become 1 ataupun true. This is become true. So the result is printf you type 1 and 1 executed. Kita akan execute benda ni. Okay, maknanya line by line dia akan execute dan patah balik semula ke sini. Okay. Sebaliknya kalau mana-mana tak kena lah, katakan 2 dan 1, so ini jadi 2, ini jadi 1. Ini dah false. Okay. Ini true tapi dia tak sentuh pun sebab sini dah false. Jadi apa-apa dalam ni dia tak execute. Dia tak check pun sebenarnya. Okay. Kalau keadaan yang lain, sini 1, sini 2 pun. 1 dan 2. Ini true. Tapi ini false. Jadi ini pun tak execute. Okay. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Satu lagi variation adalah if else. If kita combine dengan else. Okay. Kita pun dah tengok contoh ni. Contoh kita buat program password ni. Hari tu di mana kalau user password dia betul, true, kita akan keluar statement apa? Correct password. Kalau salah, wrong password. Okay. So ada dua, true and false. Kat true pun ada condition, ada statement iaitu correct password. Ini apa? Wrong password. Okay. Boleh. Okay, di sini katakan kita password is equal to katakan 1, 2, 3 ya. So kita compare sini. Kalau yang tanpa else macam mana? Ini tak ada lah. Ini semua tak ada. Ini tak ada. Betul tak? Maknanya ke situ saja. Iaitu kalau false ke mana dia? Ke bawah terus. Okay. Maknanya kalau tanpa else, if dan else ni, kalau tanpa yang ini, maknanya ada satu statement saja. Betul tak? Okay, ini format dia. If condition. Okay, kalau betul condition, dia akan execute statement 1. Kalau salah, dia execute statement 2. Ini satu lagi variation di mana kalau kita ada banyak condition. Ini condition 1, 2, okay, 3. Saya copy lah ni. Okay, so ada berapa condition? Ada banyak condition ya. Katakan condition 1, condition 2, condition 3. Okay. So bila dah ada banyak condition, kita biasa gunakan selain daripada if di sini. Okay, dan di ujung dia ada else. Okay, itu yang biasa kita buat. Tetapi kalau ada di antara itu, kita boleh gunakan keyword combinekan else dan if. Else dan if. Okay, so ini else if. Else if. Okay. So bermula dengan if, diakhiri dengan else. Di antara itu adalah else if. Okay. Boleh? Boleh ke? Boleh? Faham?
Okey, kita tengok apa saja yang user enter dekat scanf ni akan dimasukkan di sini. Kalau user enter number 1, okey, 1, mana di sini number 1? Yang ini akan jadi true, ini jadi false, ini jadi false. So yang mana dia execute? Statement ini saja. Okey, jadi kalau daripada atas ke bawah execute line by line ini dan seterusnya, ada 2 lagi bawah tu. Okey. Yang lain dia tak buat. Okey. Okey. Kalau user enter nombor 2 di sini dekat scanf 2, maknanya di sini ganti dengan 2. Yang true is equal to adalah ini saja. Ini sini saja yang true. So dia akan execute statement ni. Maknanya daripada atas dia buat sampai block of statement ni, dia akan pilih ini sahaja dan diikuti oleh line yang berikutnya. Okay. So dia pilih lah, mana itu konsep pilihan. Dia tak pilih yang ini, dia tak pilih yang ini. Hanya pilih satu saja untuk di-execute. Okay. Dan lain-lain seterusnya, 3 pun sama. Tapi kalau user enter number lain, katakan 100, jadi sini 100, 100, 100. Semua tak match ya. Ini false, false, false. Jadi dia akan cari perkataan else. Kalau ada, dia akan execute statement ni. So daripada atas dia buat sampai line ini, dia terus sini dan sambung kat bawah. Itu adalah if variation dengan else, bersama tu ada else if, else if. Okay, else dulu baru if. Jangan terbalikkan. Atas if, bawah else sahaja. Di tengah-tengah else if, else if, else if. Hafal macam tu je, senang. Okey. Ni ulang kaji sebenarnya yang lepas. Ini pun ulang kaji juga. Kalau kita ada program convert markah kepada grade. Okey, apa-apa saja user enter, maka kita akan masuk. Kata user masuk 95, so dia akan check lah 95 yang mana yang matching, mana yang true. Ini become true, ini become true. 1 and 1 become 1 ataupun true. So dia execute statement ni. So dari atas dia akan execute line by line sampai sini tadi 95, maka dia akan execute line ini diikuti oleh line yang bawah ni, seterusnya. Yang lain mana dia tak buat. So ini tak buat sebab false. Begitu yang lain-lain. Kalau semua tak, katakan dia markah dia 150 markah dia bagi. So ini false, 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 false. Either one false. 150 kat mana yang true? Ini semua true, true, true. Tapi ini false, false, false. True, false. Either one tak boleh. So semua tak kena. Dia akan pilih else. Okay. So kita punya program lari 1, 2, 3 dan pergi ke bawah 1, 2, 3. Ini pun sama. Ini semua contoh yang saya dah bagi ya. Saya ulang kaji saja. Apa-apa user enter. Ini markah 6 hingga 9. Okey. Ini apa dia keluar? Entitle. Kalau dia less than 6, too young. Too young. Kalau greater than 9, itu 10. Too old. Itu maksud dia. Okay. Sampai-sampai enter sini, keluar message entitle, less than, too young, too old. Or greater than 9. Okay. So, apa-apa user enter, kita masuk nilai situ sini. Okay. Mana yang true, dia akan execute. Memang cerita gitu. Kalau kita masukkan 7, so ini become true. Ini false. Ini false. False. So, dari sini. Ini pun true. 1 and 1, true. So, execute lah. So, mana yang akan execute? Kalau case 7 tadi, sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain, dia tak execute.
Okay. Kalau kita masukkan 2 tahun, mana yang true? Mana yang true? Ini yang true, betul tak? Okay. So execution berlaku dari atas ke bawah. Dia pilih yang ini dan dia sambung kat bawah. Dan seterusnya lah kamu sambung lain. Okay. Okay. Itu untuk if else. If else. Okay. Keyword yang kedua yang kita boleh guna untuk buat pilihan adalah switch. Okay. Switch. Switch dan juga if, dua-dua diguna untuk buat pilihan. Okay. If dan switch. Cuma beza dia, switch ni sama dengan konsep switch dekat rumah kita. Kalau kita ada 3, contohlah dekat kita punya dinding tu ada 3 switch. Okay. Katalah 3 switch. So kita boleh onkan yang ini, boleh onkan ini dan tak nak on ini. Boleh tak? Boleh kan? Okay. Itu konsep switch ya. Mana kita boleh pilih lebih pada satu pun kita boleh onkan. Nanti kita tengok. Sedangkan tadi konsep if else tak boleh. Kalau kita ada fan yang berdiri apa? Stand fan yang berdiri. Dia ada pilih 3, 2, 1. Nampak tak? So kita kena pilih satu, tak boleh pilih 2. Tak mungkin dua-dua besar, 3 dan 2 on. So ini untuk off, ini untuk if. Ini untuk switch. So kamu tengoklah mana kamu nak guna nanti. Okay, itu konsep dia. Untuk if else tu hanya satu saja akan execute. Satu block of if. Sedangkan untuk switch kita boleh aktifkan dua-dua. Kita tengok macam mana. Okay. Sebab tu kita tengok dia test ni. Kalau true, tengok dia test ini. Kalau true dia execute. Boleh jadi dia true sini 2. Dia akan execute sini. Okay. Di sini tak true dia pergi ke bawah. Semua true ke tak true pergi ke bawah juga. Okay. Pergi ke line ini kita punya flow kita ni. Okay. Test nanti kita tengok lah. Sebab kita tak nampak lagi. Kita tengok program terus. Okay. Ini umumnya bentuk dia. Okay. Okay, ini format. Format ni bentuk dia lah. Okay. Ada keyword switch diikuti oleh kurungan. Okay, di dalam ni perhatikan beza. Ini adalah expression, bukan condition. Expression, bukan condition. Nanti saya terangkan tentang expression tu apa. Diikuti oleh bracket, open and close. Ini pasangan dia. Kemudian ada keyword case. Kemudian kita jarakkan ada expression. So, mana-mana kemudian diikuti oleh colon. This is block of statement. Okay, untuk represent case number expression 1. So, ini adalah open and close bracket yang sama dengan dia tadi. So, curly brackets. Okay. Case 2, case 3. Semua diikuti oleh semicolon, colon dan bracket. Okay. Ini block of statement yang kita nak represent case 3 ni. Okay. Kemudian diikuti akhir sekali ada default. Ini keyword default ni adalah macam if else. Kalau if else, so else di sini adalah represent di default. Okay. Okay, apa dia expression ni? Bukan condition. Okay. Apa dia condition? Kita tengoklah if condition ni. Okay. Kita jawapan dia true or false. Betul tak? Sama juga dengan while. Condition juga true or false. Tetapi untuk switch bukan lagi 1 or 0, true or false, tapi expression. Apa dia expression? Dalam lecture saya sebelum ni saya ada discuss tentang expression. Tapi yalah, tak dapat tangkap mungkin. So kalau tengok kita guna assignment operator ni, kita boleh variable name kita beri nilai sama dengan expression. Okay.
So apa dia expression? Ni contoh dia. Apa tu? Ini untuk constant. Okey. Kemudian kalau contoh sini apa expression? Ini formula. Betul tak? Combination of something lah. Ini semua expression. Jadi kalau sini expression, of course variable pun boleh juga expression. Sama kan? So 3 yang boleh. Satu constant, satu lagi saya pecah 3 expression. Constant. Macam contoh ini constant lah. Apa lagi? Variable. Dan juga boleh combination of variable, formula lah. Tiga-tiga boleh. So dalam switch tadi SWITCH, di dalam ni disebut sebagai expression, boleh jadi constant, boleh jadi variable, boleh jadi formula. Tapi saya akan ajar dua sahaja, iaitu constant dan variable. Formula saya tak nak ajar, nanti pening kamu ni. Okay, kompleks. Okay, saya ajar yang simple. Saya nak ajar konsep switch saja, bukan nak ajar kamu pening-pening dengan ni dekat expression tu. Okay, so expression ini adalah ada 3 tadi. Apa dia? Constant, variable dan formula. Mana combination of variable? Okay, kita tengok nanti. Okay, tengok contoh dia. Okey, ini contoh dia. Saya kemas sikit. Okey. Ini kalau saya padam, ini saya punya basic ya. Okay. So expression dalam case ini adalah variable. Cuba tengok, expression kita adalah variable. Saya rapatkan ni. Okay. Satu lagi, biasanya kita akan ada block of statement sini. Open and close. Bracket ya, curly bracket, open and close, curly bracket, open and close. Okey, maknanya ada pasangan dia. Ini pasangkan dia. Mana-mana statement yang kita nak pasangkan. Boleh tak ada yang biru ni, dengan syarat ini statementnya satu saja. Bukan 2, bukan 3. It's not more than 1. Satu, mana saja satu line saja. Ini break ni keyword dia. Statement tapi dia keyword. So consider ada satu statement sini, satu statement. Jadi kalau tak ada ini biru pun tak apa. Kalau ada pun lagi bagus. Sebab kita tengok format ni. Format dia kata ada. Nampak tak ni? Okay. Paling senang kamu bubuh je lah. Senang. Saya punya disiplin saya, selama ni pun saya akan buat sini ada bracket. Okay. Maksud dia ada curly bracket ni. Okay. Jadi saya blockkan dia. Ini open, sini close. Yang kita nak represent case tu ni. Okay. So kalau student saya ni biasa rajin buat di sini. Kalau student saya lah, student lain saya nampak jarang buat. Okay, so kita kemas program kita, nampak? Sebenarnya ini tak ada pun tak apa kalau syaratnya sini hanya satu statement selain daripada keyword break ni. Okay, jadi sebab satu saya tak buat lah bawah tu, tunjukkan dua-dua boleh ya. Okay, so please enter an integer between 1 and 3. Ini 1 and 4 lah. Apa 3 pula? Ada case 4 Okay. Scanf.
Saya rasa semua orang faham. Kalau tak faham lagi, aduh, kecewa saya. Okay. Katalah user enter number 1. So, ini seolah-olah letak nombor 1. Okey, sekarang ni cari mana yang sama. So, carilah mana yang sama. Expression mana yang sama. Ini expression dia sama. 1 dan 1. So, dia akan execute statement ni. Nampak tak? Yang lain dia tak execute. Jadi, apa dia execute dari atas ke bawah? Atas ada 1, 2, 3. Sampai sini dia akan execute line printf dan break. Kemudian sambung system post dan return. Okay. Yang ini tak execute semua. Okay. Kalau nombor 2, so ingin ganti dengan 2, so carilah mana yang matching. Execute number ni. Yang lain tak buat. Seterusnya 3, 4 sama. Katalah user enter 10. Tak matching, pun tak matching, semua tak boleh. Jadi dia akan ada default. Okey, jadi akan execute line ni. Okey. Jadi kalau tengok execution berlaku dari atas ke bawah 1 2 3 sampai line ni 4 5 6. Yes. Okey, good. Kawan tanya kenapa ada break? Inilah jawapan dia. Kalau tak ada break, okey. Saya padam break ya. Ini maknanya padam lah ya. Ada tak faham juga? Saya padam lah betul-betul. Memang betul. Ada yang kulit-kulit mata ya. Kita tengok. Sepatutnya, kalau 1 tadi, dia hanya keluar 1 saja. Tapi bila tak ada break, apa keluar? Apa you dapat? Tengok. Dua case dihidupkan. Switch tu dua, dia onkan 2 switch. Nampak tak? Nampak? Dan ini tak mungkin berlaku dekat if else. Betul? Tapi dalam ni ada keperluan nanti kita tengok. Memang kena dua-dua on kan. Case tu. Okay. Jadi dengan ada break dan tak ada break, kita boleh mainkan on kan. Okay. Kalau kita terlupa lah katakan. Kita padam juga sini. Okey, tengok apa efek dia. 1, sepatutnya keluar agak-agak apa yang keluar dekat kita punya ni. Number 1, number 2, number 3. Maknanya yang dia akan cari di mana ada break. Betul tak? Jadi di sini kita case number 1. Jadi dia execute line ni. Tengok sini tak ada break, ada langgar lagi sini. Tengok tak ada break, langgar juga sini. Oh, jumpa break dia berhenti. Boleh? Okey. Okey, macam ni. Saya pilih tekan 2. Apa akan keluar? Number 2, number 3. Betul tak? Number 2 and number 3. Okey. Dia tak pilih yang pertama ni sebab dia cari terus kepada case ni. Okey. Okey, jangan lupa break. Nanti kita tengok ada keperluan tanpa break ya. Soalan lain? Soalan lain? Ada soalan? Okey, pastikan ini pasangan dia bawah ni lurus je. Okey, kemas je ya. Pasangan ni, ini pun sama, ini pun sama. Kalau ada sini teruskan sini. Okey. Kalau buat macam ni kita nampak mana yang tertinggal. Kadang tertinggal ni ya. Kalau kita teraburkan dia, kita pun tak tahu mana satu. Okey. So point dia adalah expression. Expression ni maknanya boleh jadi constant, boleh jadi variable. Tengok saya buat constant. Katalah saya padam ni. Dalam ni saya tekan terus buat constant. 1. Okey. Agak-agak apa yang keluar. Dia akan carilah yang case number 1. Nampak tak? Okey, mana yang matching lah. So expression
dalam ni sama dengan expression di sini. Boleh? Kalau saya tekan sini 2. Okey, case number 2 lah dia cari. So maknanya dia kena matching ini dengan ini kena sama. Mana yang sama je dia akan execute. Itu sebab expression. Dalam case ni form constant and constant sama lah. Okay, I think this is clear. Kalau kita letak awal-awal, buat program gitu. Kan, cuma nak tunjuk itu sebenarnya berlaku dalam sistem. Ya? Tapi biasanya kita ada pilihan bila apa yang kita enter lah. Betul tak? Klik-klik mata. Okay. Ada soalan tak? Kalau semua tak match, dia akan ada default. Kalau tak ada default pun tak salah. Macam juga if dan else. Ada else boleh. Kawan tu tersilap, dia buat 1000. Tak faham bahasa kan? Tak keluar apa-apa. Okay. Tapi kalau ada default, gua ada demo. No, lain. Okay. Okay, tak apa. Okay, itu saja. So, pastikan ini dia punya rangka kena ada buat. Kalau ini kita buat rangka ni, tak ada error tau. Cuma tak ada lah, berlaku itu saja. Okay. Tolong buat. Buka, tutup. Buka, tutup. Banyak kali saya cakap ni. Tapi student ni. So, bila kita buat macam ni, dah tak ada error. Senang cerita. Kita pun tak pening nak sambung. Nampak tadi error tak? Tak ada kan? Tapi, I don't know rasa ni. Tak faham juga. Okay. So, biasa kita akan buka, terus tutup. Compile tak ada error, baru kita sambung isi dia. Macam itulah, senang cerita. Banyak kali saya cakap, buat yang basic dulu, baru buat yang lain. Tapi tak tahulah, mungkin dia tak sempat nak belajar ulang kaji. Okey, ada soalan tak? Ini untuk numbering. Kalau saya buat karakter macam mana? Char. So, apa yang kena ganti? Persen D. Ganti dengan persen C, karakter. So, ini ganti dengan huruf A. Ini B, C, D. Cuma beza dia letakkan tanduk. Tak faham single quote, kamu cakap tanduk. Okey, letakkan karakter kena buat macam ni. Kenapa? Tanya orang buat program dia. Okey, untuk karakter tak ada error. Okey, cuma kita gantilah yang lain ni. Character between A and D. Okay. Ini ganti huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Okay, compile. Okay, so A, keluarlah A. Okay, tak ada error. Sebab kita, beza dia kalau numbering tak, jangan single quote. Tak percaya nanti kamu tengok, nanti exam nanti ada orang buat single quote. Ada single quote untuk numbering. Numbering tak ada. Okay, numbering. Number tahu tak number? Yang tadi yang contoh sebelum ni number kan, integer. So jangan letakkan quote macam satu tadi sini. Tapi dalam exam saya jumpa student buat macam ni. Banyak kali saya jumpa. Bukan sekali. Ini hanya untuk karakter. Kawan kat tanya kamu, kalau karakter tak letak, try lah. Tengok apa jadi. Okay. Itu peraturan dia macam itu. Dia tak ada pilihan. Buat ikut. Okay. Satu buat. Buatlah. Tu error. Okay, maknanya kamu boleh try. Kamu boleh try tengok. Kalau ada yang tertanya-tanya, kamu try lah, dia tak meletupnya. Dia kalau error, gitu error. Kamu cuba aja. Okay? Soalan lain? Soalan? Tak ada? Tak ada soalan? Okay? So, this is character. Okay.
Kalau saya ambil balik yang lama, okey, saya padam ya. Jadi 3 kes saja. Okey. Boleh tak saya buat program yang ini, saya ganti dengan if else? Boleh tak? Boleh tak saya buat program, saya nak dapatkan result yang sama dengan switch ni, tapi kali ni saya gantikan if else. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Apa pula tak boleh? Okey. Tadi kan kita dah contohkan benda tu. Okey. Kalau boleh, okey, kalau boleh, saya nak kamu gantikan yang saya highlight ni. Okey, yang lain tu samalah. Buat program gunakan if else untuk dapatkan result yang sama. Gunakan kertas. Tulis kat kertas sekarang. So this is the answer. Okay, sama efek dia dengan switch case. Kita gunakan if else Wish. Saya kemas sikit. Okay. So yang 3 pun samalah. Kamu tukar copy je ni. Jadi 3. Okay. Okay, perhatikan . So ini untuk kalau gunakan switch case switch case. Ini untuk gunakan if else. Dua-dua diguna untuk buat pilihan. Okey. Okey. Kita dapati bahawa sekiranya dalam if else ni kita punya condition, kita compare kanan dan kiri menggunakan is equal to ini condition Okey. Maka efek dia sama dengan switch. Efek dia sama dengan switch. Okay. Kalau kita perhati pun sini kena matching 1 sama dengan 1. Betul tak? Boleh? So kalau gunakan is equal to, maknanya itu adalah boleh diguna juga untuk switch. Okay, result sama. Okay. Okay, macam mana kalau kita nak buat karakter? Ganti ini char. Persen D. Jadi C. Sini. Double quote, single quote A. Single quote B. Single quote C Tak ada. ABC. So kalau compile sudah punya error, tak ada error Tapi kalau kita bagi dia message yang betul, enter character between A and C. Okay. Ini pun tukarlah huruf A, B, C. Okay. A keluar A lah ya. B keluar B, C, C. Okay, kalau kita minta dia terang-terang sini minta huruf kecil, tapi kawan tu tekan A, tapi saya nak keluar juga perkataan A kecil tu, macam mana buat? Jadi out of range, saya nak dia keluar A juga. Kat mana? Dekat if. Kat mana? If mana? Sini. Use entry. Z entry. Sama dengan
Bukan sama dengan is equal to kan. Bukan assign kan. Ini sama dengan assign. Hati-hati. 2 kali baru dia sebut is equal to. Ha? Besar. Yes. Dan ke O. Tak apalah kalau nak N. Error juga. Dia mesti salah satu betul. Okay. A besar, dia baru keluar A ya. So kita gunakan O di sini sebab salah satu akan betul Tak mungkin dia enter tu jadi dua-dua masuk. A besar masuk, A kecil masuk. Mesti salah satu. Jadi kena pilih satu. Ini pun sama kamu nanti tambahkan. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, kita habis untuk selection. Okey. Setakat ni kita dah guna dua keyword untuk selection iaitu if dan juga switch. Okey. Kamu pilihlah mana yang kamu suka. Kalau if dia hanya satu saja akan execute, satu block of statement. Sedangkan switch kita boleh lebih pada satu. Okey, dengan cara buang break. Okey, buang break kita akan boleh execute more than one block of statement. Okey. Satu lagi beza dia, sini condition, sini expression. Itu saja. Ada soalan tak tentang switch? Tentang selection? Tak ada? Student saya ni jarang bagi soalan. Baik betul. Okey, kita masuk kepada repetition. Okey, repeat. So repetition adalah ulangan. Repeat, benda yang berulang. So keyword yang kita dah guna adalah while. Okey. Dua lagi keyword ada while kita akan tengok hari ni. Sambil-sambil tu saya akan tengok flow dia, flow chart dia. Okey, kita tengok while dulu. Okey, segi format untuk while adalah selepas keyword while ada condition dan kurungan, open and close bracket. Di tengah-tengah ni ada statement. Dan statement ini akan execute atau akan diulang bila condition ini true. Selagi true dia akan ulang statement ni. Pusing, true, pusing. Okey. Bila true execute, true execute, true execute. Sampai bila? Sehinggalah yang condition ni bertukar daripada 1 kepada 0 ataupun daripada false. Barulah statement ni dia execute. Okey ya. Ini saya ulang-ulang banyak kali ya. Dari segi flowchart, while true. Okey, while true. Ini true ya. Selagi betul, action. Action ni execute statement, kemudian patah balik semula kepada while tadi. Test, while true. So ini boleh represent while. Sekiranya betul. Ulang. So benda ni berulang-ulang selagi betul. Tetapi kalau dah bertukar false, dia akan keluar daripada loop tu pergi ke bawah. Okey, dia close daripada loop ni. Kalau tidak dia berpusing-pusing. Berpusing-pusing ke sini. Okey, true dia action, true action, true action. Itu while. Okey, kita pun dah banyak contoh bila user enter, selagi user enter sini true, dia akan ulang dua statement ini. Tapi kalau user enter lain, dia akan stop. Contoh lain yang kita dah guna kita buat counter soalan 2 ni. Okey, kita dah buat counter. Okey. Kita tengok hari tu integer x. Okey. Kemudian pakai while while open and close. Printf %d new line x. Okey.
Nilai X di sini kita assign X sama dengan 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 10. Okay, ini condition. Kemudian dalam tu ada increment. Dalam ni ada increment, display dan increase ataupun terbalikkan pun tak apa. Okay, display dan increase. So benda ni akan berulang selagi condition di atas ni betul. Itu untuk apa? Untuk while Okey, untuk do while pula. Keyword kedua do while. Okey, ada beza sedikit sini. Di mana kalau kita tengok kalau float ni, flow chart ni kita cuba comparekan flow chart di atas ni. Action ni kat mana? Action dia di sini di dalam. Selepas test baru dia action. Nampak? Sedangkan di bawah ni do while action dulu baru test. Nampak ni kotak ni? Yang ini ya. Kat mana kedudukan dia? Sama ada di bawah atau di atas. Okey, kita tengok dekat while. Kat mana? Dekat bawah. Maknanya dia test dulu baru dia action. Dekat do while dia action sekali dulu baru test. Nampak logik? Okey, maknanya sekurang-kurangnya dia buat sekali, tiba-tiba test tak jadi pula. Oh, dia betul apa? Sekurang-kurangnya dia ada execute sekali. Dekat atas tadi boleh jadi langsung tak execute, bila dia test je tak tengok, oh tak, false. Bila false terus keluar dia tak execute pun benda ni. Betul tak? Macam inilah dia kahwin tu, dia pinang dulu ni. Kalau dia orang tua dia setuju, ni nikah lah. Sini. Kahwin dulu. Lepas tu dia pergi pinang. Pak mertua kata tak boleh. Bukan pak mertua, bakal pak mertua. Nauzubillah. Okay. Okay, kita tengok So keyword dia ada do, ada keyword do. Diikuti oleh bracket, open and close. Dan diakhiri dengan perkataan while While. Okay, ada statement di tengah-tengah dia. Dan itu condition. Okay, ini ada sedikit beza. Yang sebelum ni while tak ada semicolon. Ini di ujung dia ada semicolon. Ini adalah semicolon. Apa semicolon? Inilah simbol ni. Okay, simbol semicolon ni. Okay, so ada semicolon di situ. So condition dia letak di bawah. Kalau tadi while ni tak ada, ini pindah ke atas. So jadi while condition. Okay, tapi tak ada semicolon. Jangan letak semicolon. Dia tercabut kepala daripada badan ni. Okay, body dia. Okay. So yang kita nak ulang statement ni lah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, dia akan execute statement ni dulu. Sebab dia dari atas ke bawah, dia jumpa, dia execute. Kemudian dia test. Jadi kemungkinan tiba-tiba test kosong. Jadi dah berjaya execute sekali. Betul tak? Betul ke? Okey, sedangkan kalau while tadi di sini, dia test juga. Tiba-tiba sini kosong. Ni tak ada kalau while. Jadi ini langsung tak execute. Itu saja beza dia. Okey. Maknanya yang ini dia execute sekali. Kalau user enter greater than 10 sini 11 dia akan ulang lagi execute benda ini. 12 true. 13 true, dia ulang lah. 14 true. 100 true. Tapi bila enter 2. So sini jadi 2. Bila sini jadi 2, false lah jadinya. Betul tak? Okay, jadi dia keluar daripada situ. Dia akan pergi ke bawah. You already entered number that less than 10. Itu saja. Okay. So kita tengok counter juga. Apa beza dengan
Okey, tengok ini while tadi. Ini saya tutup Ini saya tutup. Okey. Macam mana kita nak buat kalau do while? Mula-mula juga kita sign satu, kita mula dengan satu. Okey. Perkataan do, open, close. Okey. Kemudian ada perkataan apa sini? While. Dalam ni ada condition dia. X lebih kecil sama dengan 10. Ada semicolon. Di sini yang kita nak ulang. Apa yang kita nak ulang? Dua ni lah. Okey, kita display dan tambah. Display, tambah, display, tambah, display, tambah. Tambah apa? Tambah inilah. Ya. Tambah nilai dia satu. Kita tengok efek dia. Sama ya. Boleh? Apa ya? Selepas while ada semicolon. Kalau tak ada apa jadi? Tengoklah. Okey. So letak semicolon. Itu syarat dia. Kenapa? Dekat while tak ada. Tapi kalau rajin juga letaklah, tak apa. Tapi jangan letak ke atas. Letak sini. Meaningless, tak ada efek. Sama je efek dia. Okey. Okey. Sama juga asal. Tak ada error. Okey. Kalau nak letak lagi banyak kali pun tak apa. Meaningless tak ada apa Jadi kalau tak ada pun boleh, tak ada pun. Okey. Tu. Tapi dekat while tadi tak boleh, mesti ada. Tapi jangan letak while semicolon sini pula. Itu masalah tu. Boleh, tak ada error, tengok apa jadi. Nah, tak keluar dia. Kenapa tu? Kenapa tak keluar? Kan saya kata ni cabut kepala pada badan. So kepala ni berpusing, suka seronok dia pusing. Tapi ini tak berpusing. Tak berulang. Sebab ni dah terpecah. Bukan lagi dia kawal, bukan lagi while tu control ni. So jangan letak semicolon. Ni, jangan. Tapi dia buat juga. Nanti kita tengok, kita tengok. Saya selalu jumpa. Lepas tu saya, sir, kenapa tak keluar, sir? Dalam exam tanya saya, sir, kenapa tak jadi, sir? Maknanya, dia tak ada error segi compile, tapi masa run. Apa logik dia ni? Logik dia kata, dia habis statement kat sini, lepas tu, ni tak ada makna. Ini seolah-olah tak ada. Ini tak ada pun tak apa. Apa jadi? Duduk pusing sendiri. Ni non-stop pusing ni. Sebab tu, jangan letak ni. Dekat while, kat atas. Kalau nak letak sini lah. Kalau rajin sangat, letak bawah ni. Okay, jadi sama dah dengan macam ni. Boleh letak banyak-banyak. Okay. Jadi kalau kamu tak nak pening, buat macam ni. Samakan, adil lah. Kan? Jadi kalau kita run, okay, kalau kita tutup ni pun tak ada efek sama. So do while and while sama saja. Okay, tak ada error. Sebenarnya while ni, sebenarnya dia while do. Nampak tak? Kan? So, itu action yang berlaku kan? While do. While true do. Cuma tak ada keyword do saja. Di sini ada do. Sebenarnya kemudian baru ada while. Okay. Tujuan dia supaya sekurang-kurangnya akan di-execute sekali. Ni buat dulu baru test. Itu maksud dia. Di sini test dulu. Barulah buat kalau betul. Itu saja. Ini buat sekali. Kalau betul, ulang. Di sini kalau betul, execute dan ulang. Itu maksud dia. Jadi macam mana nak guna? Kat mana nak guna? Nanti kamu buat projek besar-besar, kamu tengoklah. Mana kamu, bila banyak kita buat program, kita akan tengok mana tempat sesuai untuk dia. Okay?
Ada soalan tak tentang while and do while? Okey, kalau tak ada soalan, saya masuk yang ketiga, keyword ketiga guna for. Okey. Keyword yang ketiga menggunakan for. For ni special sikit. Okey, ini dia for. Okey, for ni dekat selepas keyword for ada kurungan macam biasa. Okey, bracket macam biasa dan ada statement yang kita nak ulang. Kalau tadi dekat while dan do while tu di dalam ni ada condition 0 atau 1 kan? Okey, dia sama di sini. Ini sebenarnya condition dia 1, 0 atau 1. Tetapi selain daripada condition, test expression atau condition ni, ada juga start expression di sini dan selepas tu ada count expression dipisah dengan koma. So ada tiga benda di sini. Start expression, koma pula apa? Semicolon test condition dan count expression. So pisahkan dengan apa? Pisah dengan semicolon. 3 ni. Okey, itu dia punya point. Okey, kita tengok contoh lah ya. Okey, sebelum tu tengok flow dia. Sama dengan apa ni? Sama dengan do while. Do while. Okey, do while. Sama kan? Nampak tak? Okey. Okey, kita tengoklah contoh yang kita boleh do while. Kita for. For tadi ada 3. Open and close. Ini biasa kan? Di tengah-tengah ni ada 3. Apa dia? 2 semicolon. Sini start. Sini test condition true or false. Di sini increment atau decrement. Okay. So X sama dengan 1. Bermula pada X sama 1. Ini start condition. Sini test condition X lebih kecil sama dengan 10. Di sini X increment. Okay, sini kita print %D new line, sini X. So kita tengok sama efek dia tadi. Nampak? Okay. So start expression cuba perhatikan dengan while and do while. Okey. Kalau while, okey, selepas kita assign di sini, kita itu start expression ini. Start. Nampak tak? Sama dengan ini. Sebenarnya kalau guna for ini tak ada pun tak apa, sebab dia kita dah buat kat sini. Okey. Tapi kalau while tu dia kena buat dulu sebab dia ada nilai start dia. Okey. Selepas tu apa? Mana increment dia? Ini increment. So increment dia dekat sini untuk for. Kemudian statement dia ini, statement. So test condition, test condition. Nampak tak? Okay. Kalau saya boleh initial, apa istilah dia guna? Start expression, okay. Kita buat 3, start expression, kemudian test condition, ataupun expression, dan 3 increment ataupun decrement. Okay. So tengok dekat 4 tadi. Dekat 4 tiga-tiga di atas kepala dia. Ini start. Apa lagi? Test, increment. Kalau dekat while tadi, start di sini, test kat mana? Dekat while. Dan increment di dalam body. Begitu dengan do while.
Dia punya start expression di sini, increment dalam body, test kat bawah ni. So mana yang kamu nak guna? Saya biasa gunakan for sebab semua ada senang ni. Kecuali kalau ada keperluan saya guna while and do while, saya akan guna for. Boleh? Pilihlah mana kamu suka. Okey? Boleh? Ha? Okey. Yang best semua ke atas kepala. Sini berterabur, ada kat atas, ada dalam body, ada dekat kurungan. Kan sama juga. Yang while tu atas dan dalam while. Okay. So pilihlah mana yang kamu rasa berminat. Okay. Ada soalan tentang tiga-tiga ni, looping, for, while and do while. Ada soalan? Tak ada. Okey. Habis kita tengok boleh gunakan for ataupun while ataupun do combine dengan while untuk buat repetition. Okey. Okey, ada satu keadaan di mana loop ataupun repetition ni tak berhenti seperti yang kita buat digital clock. Okay, if you remember, while digital clock kita, ingat tak? Keadaan bila? While one, mana true, open and close. Okay, statement. Ini disebut sebagai infinite loop. Infinite looping, berulang. Kamu terjemah sendirilah. Okay, infinite loop, benda yang tak berhenti sampai kiamat sebab sentiasa satu ni. Manakala do and while pun sama. Okay, condition ni satu. Maknanya bila ini satu, true, ini true, statement ni yang ini dia akan berulang sampai bila-bila sebab sentiasa satu. Okay, ini sebut infinite loop. Kalau for macam mana pula for? For. Ada 3 di sini. Statement. So bila keadaan tu betul? True. Tengoklah. Ini kalau ganti, so sini ganti satu. Betul tak? So keadaan di mana? Di sini satu. Sentiasa betul. Dia ulang. Ya, boleh ya? So di sini apa? Ni tak kisah apa-apa pun. Dia tak kisah, yang penting true, dia pusing lah dia. Pusing. Selagi dia dapat, memang program ni tak berubah, jadi dia akan kekal satu. Jadi infinite loop. Kita boleh buat jam digital clock macam hari tu, boleh buat macam ni. Sebab jam memang logiknya tak akan berhenti sampai hari kiamat. Kecuali bateri habis kan. Tapi kiraan dunia ni tak berubah. Nanti hari kiamat baru dia hilang, baru time tu berubah. Okay. So ini sebut sebagai infinite loop. Okay. Jadi sekarang ni persoalannya, kalau dia buat infinite loop, macam mana nak berhenti? Okay, saya akan tunjukkan cara nak berhentikan dia secara paksa. Okay. Okay, ada keyword yang kita akan gunakan. Contoh, saya ambil contoh saja, terus contoh. Mana dia? Nota saya. Nota. Ni. Okey, ini contoh program yang involve dengan infinite loop. Dan keyword-keyword yang kita gunakan untuk berhentikan loop tersebut. Okey. Ada 2 keyword. Kalau kita boleh guna. Cuba perhatikan, saya kemas dulu. While sini. Okey. Cuba perhatikan ni.
Ini adalah infinite loop, betul tak? Sentiasa satu. Ataupun saya padamkan ni lah. Kalau tak nak pening, kita padam, ganti dengan satu. Ini padam, nanti dia akan pening pula. Okay. So ini sebut sebagai infinite loop. Maknanya loop ni tak berhenti. Okay, saya padam sini lah. Jadi tak banyak variable lah. Okay. Jadi inilah sebenarnya disebut sebagai infinite loop. Loop yang tak berhenti. Boleh ganti while, boleh ganti for, boleh ganti do while. Sama aja. Okay. Apa program ni buat? Program ni minta quantity dan juga unit price. Berapa harga kalau satu unit? Berapa quantity? Kemudian dikalikan dan displaykan. Kemudian dia tanya, do you want to continue? Kalau kita press Y, dia akan okay, ini baru untuk kamu, okay? Sama dengan scanf ni. %C %test. Okay. Cuma ini keyword ni baru untuk kamu. Ini function sama dengan scanf. Sama. Okay. Cuma bila involve character ni special. Character ni ada banyak function-function nanti kita akan temui. Okay. Kenapa tak pakai scanf? Sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau buat program panjang, ada isu dekat scanf bila involve dengan character. So saya letak sini. Kalau nak guna ni pun boleh ya. Maksud dia ni, bila user enter apa-apa di sini, contohnya enter Y, okay, maka dia akan test di sini. Ada perkataan if, tengok if ni, if dan else. Kalau enter Y, so katalah Y besar. Ini jadi true, ini jadi false. 1 and 1 of 0 become 1. So dia akan execute keyword continue. Ini actually is a keyword. Jadi dia akan sambung loop ni, loop yang tadi ni dari sini ke sini, dia akan ulang balik semula. Okay, dia ulang. Maknanya terus ke atas, ulang lagi. Ulang. Kalau enter Y kecil, so Y kecil di sini, so dia akan execute yang ini true, ini false. Ini jadi true, so dia continue lagi. Mau dia akan terus jump ke atas. Tapi bila enter selain pada Y besar, Y kecil, dia akan pergi ke else. Betul tak? Nampak tak keyword break ni? Ini mana kita jumpa tadi? Dekat switch kan? So break ni boleh break juga kita punya loop ni. Kita nak berhentikan loop yang tak boleh berhenti ni, paksa dia berhenti menggunakan keyword break. Okay, so break ni untuk berhentikan kita punya loop secara paksa, rela paksa. Okay, kita paksa dia berhenti. Continue dia akan jump ke atas pada loop ni. Boleh? Macam faham kan? Okay. Yes. Boleh. Okay, kita test. Kita masukkan quantity, kita beli 3 barang. Minta harga satu barang tu berapa? 2, RM6 lah. Do you want to continue? Kita tekan Y. Bila Y dia... Okay, bila Y, kita bayangkan scanf lah. Bila Y, dia masuk Y. Jadi dekat test tu ada perkataan Y. Betul tak? Jadi dia pergi ke continue. Dia mana continue? Dia pergi ke atas ni. Please enter quantity purchase. Nampak tak? Okay. 5, 6, 30. Do you want to continue? Kalau kita tekan selain pada Y, actually G pun boleh. Di mana pergi tu? Dia keluar daripada looping, betul tak? Dia keluar daripada sini. Dia break ni dia maknanya ni loop ni. Dia keluar daripada sini, dia terus pergi ke system post. Itu sebab press any key to continue. Nampak? Okay. So selain daripada while, kita boleh pakai for. Okay, for apa tadi? Kamu letaklah apa-apa sini. Yang penting situ satu.
Tu sama juga. 2, 3. Tak berhenti juga. Okey, cara berhenti kita false lah. Baik. Okey. Okey. Maknanya sini sentiasa true. Betul tak? Okey. Di sini tak kisah apa-apalah. Starting dia pun tak kisah. Increment dia, yang penting saya nak loopkan dia tak berhenti. Ataupun kita letakkan apa-apa, kosongkan sini boleh. Kalau for ni dia special. Boleh. Okey. Dia tak berhenti lah sampai bila-bila. Okey. Maknanya kalau nak buat looping infinite boleh macam ni ataupun satu. Okey. So kita patah balik tadi while WHILE satu. Itu maksud dia. So apa yang saya maksudkan adalah macam mana kita nak berhentikan kita punya infinite loop ini dengan menggunakan keyword break untuk berhenti, untuk sambung continue. Okay, kenapa dia tak pergi end process bila continue? Tak ada keyword, tak ada perkataan end process. Sebenarnya dia jump terus ke atas sini. Nampak? Dia lompat. Lepas ada keyword continue, dia tak turun pun bawah sini, terus naik ke atas. Itu maksud dia. Okay. I think kita dah cover semua konsep PLC, Programming Logic Control. Macam mana, boleh faham ke? Macam faham ya? Okay, kita buat ringkasan. Saya guna pen. Color besar sikit aku. Okay. PLC. Okay. Programming Logic Control. Berapa logik dalam program kita? 3. Satu sequence. Okay. Kedua, selection. Ketiga, repeat ada A ya? Repetition. Tak apalah. Okay. So ini yang kita nak control logik ni. By default dia kalau tak ada keyword dia, kita akan execute statement kita menggunakan sequence. Okay. Contohlah kita ada banyak statement 1, 2, 3, dia akan execute atas ke bawah. Okay. Manakala selection ni kita boleh pilih. Okay. So keyword yang kita dah guna, apa dia? Apa yang keyword sini kena guna? If. Okay. Ataupun if else. Apa nested if. Nested if. Dalam if ada if. Apa lagi? If dengan else. Betul tak? Apa lagi? If, kalau ada banyak else ini. Di tengah-tengah dia adalah else if. Betul? Okay, kita boleh gunakan combinekan dia ni. Okay. So secara umumnya sebenarnya okay, itu variation dia. Dan satu lagi keyword boleh guna apa? SWITCH. Okay, betul tak? Boleh? Repetition? While. Do, combine dengan while. Dan go for. Okay, kita tengok format dia. Untuk if. Saya pakai color lain. Nampak colourful. Cantik kan? Okay, ini saya tengokkan format. If. Bracket. Open. Close. Okay. Di sini saya ambil dekat dia. Okay. Sini ada statement. Katakan statement. Semicolon. So di sini ada condition. Condition di sini sebut sebagai condition sama ada 1 ataupun 0, iaitu true or false. Jika true, execute statement. Jika false, not execute statement. Itu saja. Okay, kalau kita ada
combine dengan else pun boleh juga. S. Boleh terus tutup. Tapi kalau ada if dia lagi, kita buat lah sini. Okay, open and close. Okay, ini condition 1 or 0. Dan ini statement 2 katakan. Dan last sekali ada else. Open and close statement 3. Okay. Perhatikan else tak ada bracket. Else. Ini saya cakap ni nanti dibuat. Okay. Jangan. Saya tekan R. Oh, ini bukan ni. Okay. Okay, jangan letak bracket ni ya. Else. Kalau teringin sangat nak letak bracket, selepas else bubuh if dulu. Selepas else ada if. Kalau else sahaja, jangan letakkan bracket. Itu format untuk if dan if else. Mana kalau switch, mana switch? SWITCH. Ini expression, EXP. Sedangkan sini condition. Okay. Open, close. Case, expression 1 diikuti dengan apa itu? Apa itu? Open. Okay, statement 1. Akhirnya sekali ada break. Okay. So, pasangkan dia dengan ni ya. Ini pasangan dia. Case number 2. Expression 2. Open. Statement 2. Break. Tutup. So, pasangkan dia. Okay. Dan kalau ada banyak, teruskan. Dan adik sekali ada default. Default ULT sama juga open, close, statement, dan break. Okay. Tadi saya gerak, ada student tulis ini case. Saya tak pernah ajar case pun dia buat case itu. Bila saya suruh buat if, dia dalam if tu ada case. Janganlah kod yang tak ada. Ini format dia saja. Yang biru ni, inilah format dia. Tak mungkin lain. Siapa buat selain daripada yang biru ni, mana salah lah dia. Itu maksud dia format. Saya warna apa? Kalau apa? Ini. Okey, kita tengok while. While senang saja. WHILE. Sini ada condition. Open, close, statement. Okey, condition ini sama ada 1 atau kosong. Okey. Kalau 1 dia akan execute, mana dia akan execute dan ulang. Kalau 1 lagi execute dan ulang. Kalau 1 execute dan ulang. Kalau 0 dia akan dia tak execute, dia terus ke bawah. Sambung ke bawah. Okey. Do open, close, keyword while di bawah ni. Sini ada condition. Okey. Sini ada statement. So kalau condition, actually dia akan buat sekali baru dia test condition. Kalau dah true dia akan buat lagi sekali. Test lagi. Buat test. Buat test. Itu saja. Dan ke sini test buat. Test buat. Okay, itu untuk do while. For di sini ada 3. Open and close. Ini ada statement yang kita nak ulang. So sini start expression. Okay. Sini test condition atau expression. Sini increment or decrement. Apa? Yes, increment atau decrement. Okay, plus kan? Kita ingat contohlah ya. Sini X sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 10, sini X plus plus. Okay. So increment di sini test true or false.
Sini nilai awal dia. Okey ke? Ini saja kita belajar sebenarnya, yang 2 kali lecture ni. Saya buat ringkasan. Sepatutnya kita dapat gambaran umum, cuma nak bagi kita cekap saja. Macam mana bagi cekap? Macam mana bagi cekap? Kelas? Kamu macam nak bagi cekap? Betul. Okey. Kalau kamu dengar lecture saya yang saya record ni pun kamu pun tak faham juga. Selagi kamu tak buat. Okey, kamu kena buat dan tengok, buat dan tengok. Okey, satu lagi yang kita konsep yang kita discuss tadi adalah infinite loop. Infinite loop. Ini maksudnya yang berulang ni tak berhenti sampai kiamat. Keadaan ni berlaku bila di sini while adalah true. Sini pun true. Okey, di sini become true ataupun kosongkan. Okey, so ini adalah infinite loop. Macam mana kita nak berhentikan loop kita tadi? Kita gunakan keyword break untuk berhentikan dia. Untuk sambung, continue. Okey, so complete kita punya lecture hari ini insyaAllah. Okey. Ini semua adalah yang kita PLC kita belajar cover dua session. Okey, 2 sesi. Okey. Ada soalan? Okey, kita berhenti di sini insya-Allah.